Itu sahaja. Ada pun bibir tak buat kerja. Jangan dan ain pula kadang-kala ada di kalangan kita suka gemukkan. Jama'o, tak sedap. So kawal. Jama'a. Turun bawah. Amada. Somada. Zalama. La akhadha. Hamaza. Nafaha. Ghanama. La asada. Lembut je. La asada. Yamana. Balagha. Dhama'a. Yang ni kalau tak kawal dia naik hidung. Dhama'a. Tak betul. So kawal bawah dia. Hamzah keluar kat bawah ni. Dhama'a. La amara. Ni pun kalau tak kawal jadi apa? La amara. So kawal. Ra bila baris atas, baris depan automatik dia terbaik. So tak baca la amara. Kita baca la amara. Kamada. Tama'a. Dawaya. La aqama. Zamala. Sana'a. Malaka. La adhana. Hajama. Kadhaba. Hashama. La ajala. Dahama. Lathama. Qalama. La akala. Baik, jadi kita cuba sebutkan huruf-huruf ini dengan hak-hak dia yang kita sebutkan tadi. Makhraj dengan sifat. Mana tebal-tebalkan, mana nipis-nipiskan. Ramai-ramai. Amada. 1, 2, 3. Samada. Zalama. La akhadha. Hamaza. Nafaha. La asada. Balagha. Dhama'a. La amara. Kamada. Tama'a. Dawaya. Lembut. Zamala. Sana'a. Malaka. La adhana. Hajama. Kadhaba. Hashama. La ajala. Dahama. Lathama. Qalama. Baik, barakallahu fikum. Telah kita sebutkan tadi bukan isu senang susah. Tapi kita harapkan ketepatan sebutan. Baik, pergi muka surat terakhir sebelum kita baca Quran. Nahara. Nahara. Syahada. Syahada. Ingat shin dia tak berhajat pada muncung. Ha keluar dekat bawah, tekak paling bawah sekali. Da hujung lidah langgar belakang gigi atas. Syahada. Halaka. Halaka. Rahaqa. Kahana. Sahaya. La alafa. Dahasya. Kahala. Khayama. La akhadha. Lahaba. Ahada. Zahara. La ajaza. Tala'a. Qahara. Hamasa. La afala. Manaha. Akala. Sababa. Zakaya. Makatha. Syahara.
sahara, sajada. Okey, barakallahu fikum. Ada huruf nak kena gigit lidah, ada tak payah gigit lidah. So kena perhatikan betul-betul. Ambil rahaqa sampai habis. 1 2 3. Rahaqa, kahana, sahaya, la alafa. Bagus. La ajaza, hamasa, akala, sababa, makatha, sahara. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita tengok baris keempat tadi, kalau tak silap ada yang terbaca la akhadha. So kena kawal, jangan tebalkan za yang gemuk, cuma kha. So bunyi dia la akhadha, dia tak bunyi la akhadha. Tapi macam mana benda tu boleh berlaku? Standard. Dia gelincir ni bukan kat kaki je. Lidah pun biasa gelincir juga. Jadi bila gelincir lidah ni, dia boleh menyebabkan pertukaran maksud dan makna. So kena kawal agar senantiasa kita dapat bacaan dan sebutan yang betul dan tepat. Banyaknya, kadang-kadang Imam Masjid Nabi pun tergelincir juga. Berlaku. Majlis Haram sama je dia berlaku. Asal nama insan dia tak pernah baca Quran sempurna. Sebab tu Nabi anjurkan habis baca Quran sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Boleh jadi tadi tergelincir, tersalah sebut, tak cukup dengung dan seterusnya. Jom, sambung kita punya bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita sampai muka surat 85 lagi. Hah? 85 kan? Ayat 41 Ke bukan? Betul tak? 41. Bunda ada tanda? Betul tak cikgu? Tadi kita berhenti ayat 40 kot. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Kita dah bahas itu hari berkenaan dengan Allah tak menzalimi walaupun sebesar dzarrah. Dan kita dah bahas dzarrah ini pendapat Ibn Abbas sebahagiannya menyatakan dia berupa semisal telur semut yang baru menetas. Kecil tu. Sebahagian pula berpendapat dzarrah ni bagaikan cermin yang terkena cahaya matahari yang membuat terkeluarnya macam spektrum ke dia panggil tu. Habuk-habuk halus di balik adanya cahaya kena dekat cermin tu, itu dipanggil zarrah. So Allah nak bagi isyarat pada kita, sekecil itu pun kebaikan yang kau buat, Allah kata la yazlim, Allah tak akan pernah menzalimi kalian. Bahkan wa in taku hasanah, kalau kalian melakukan kebaikan yudha'ifha, Allah Taala akan top up ganjaran tersebut. Jadi terus menerus buat kebaikan. Dan Nabi kata sekecil-kecil kebaikan apa dia? Yang jangan kita remehkan, senyum. Kadang-kadang nak bagi tazkirah tak reti, nak bagi ceramah tak pandai, nak berdakwah tak berani. Antara metod yang paling mudah Nabi kata, jangan kita tinggalkan, jangan pandang remeh, senyum. Jumpa je non-Muslim ke, orang-orang kafir ke, jiran-jiran kita yang tak pernah bertegur siapa ke, senyum. Assalamualaikum, morning dan seterusnya. Amal benda tu sahaja. Moga-moga kita terkenal sebagai duta agama yang menampakkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jom sambung ayat 41. Kita baca Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا aja. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو على سفر 1, 2, 3 غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Bun, tafadhal. Barakallahu fiik. Sekali macam itulah. Baik, jadi kita ambil waktu untuk sama-sama kita tadabbur berapa ayat kita baca ni? 1, 2, 3 sahaja. Tapi ada pelajaran penting. Pada ayat yang ke-41 ni, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, ada sebuah kisah di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam masjid dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang cerita kat kita hari ni kisahnya. Apa kisahnya? Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, iqra alayya. Tolong baca Quran pada aku." Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Takkanlah aku nak baca kepada engkau wahai Rasul, sedangkan Quran diturunkan ke atas kau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi.
Wahai Ibnu Mas'ud, ketahuilah aku sangat suka mendengar Quran ini dibacakan selain daripada aku, ke atas aku. So kalau ada orang baca, aku suka sangat nak dengar. Jadi kadang-kadang kita ni telah pun sedar tak sedar menyepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita suka dengar lagu, kita jarang dengar Quran. Ibnu Mas'ud kata apa? Aku pun memulakan bacaan daripada awal surah An-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sampai mana dia baca? Nabi suruh dia baca sampai ayat 41 ni. Kita kalau dengar Quran satu muka tu rasa lama dah. Daripada muka surat 77 sampai muka surat 85, ada berapa muka kan? Boleh kira? 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 9 muka surat. Itu pun bila sampai pada ayat ini, Nabi kata, hasbuk, cukup. Apa kata Ibnu Mas'ud? Di kala itu aku melihat ainahu tadhrifan atau kama qal. Aku dapati mata Nabi air dah bertakung, kemudian air mata membasahi pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengar bukan setakat bagus sedapnya dia baca. Hari ni kita tengok TikTokers, kita tengok YouTubers, kadang-kala dia buat konten seorang baca Quran, dia buat konten suara dia mendayu-dayu, ada taranum challenge dan semisalnya tu, kadang-kala bukan nak tadabbur pun, lebih kepada nak dengar lagu. Siapa boleh tarik tinggi, siapa boleh lakukan lahan. Lahan ni maksudnya suara sumbang tu. Benda-benda tu lah. Nampak bagi sedap tu. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, akhirnya ditutup dengan Allah. Takjub. Allah sedap suara dia. Allah sedap suara dia. Padahal bila Nabi sampai pada ayat ni, Nabi kata, hasbuk ya Ibnu Mas'ud. Sudah. Apa maksud dia? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Apa kita kata dalam ni? Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami datangkan seorang saksi, iaitu seorang rasul dari setiap umat, dan kami datangkan engkau duhai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka. Ayat ni kerah. Ayat ni pedih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua nabi, semua rasul pakat sayang dekat umat. Perasan tak bila Nabi Isa kata apa kepada Allah? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka tu hamba engkau, wahai Allah. Takkanlah nak azab umat Nabi Isa. Tapi kalau kau ampunkan mereka, ya Allah, kaulah maha perkasa, kaulah maha bijaksana. Kemudian Nabi pergi pula pada ayat siapa? Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna atlalna kathiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ni dah menyebabkan ramai manusia sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa follow aku, dialah followers aku. Wa man asani, tapi siapa menyelisihi aku, fa innaka ghafurur rahim. Kaulah maha pengampun, kaulah maha penyayang. Bila Nabi tengok dua ayat ini, pernah dengar tak kisah ummati? Inilah kisah dia. Farafa'a yadahu ila sama'. Nabi angkat tangan dua-dua ke atas langit. Kemudian Nabi kata apa? Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umat aku macam mana? Ya Allah, umat aku macam mana? Ya Allah, umat aku. Maka Allah kata apa kepada Jibril? Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu ma yubkika wa rabbuka a'lam. Jibril, sekarang kau pergi kat Muhammad, cerita, tanya dekat dia. Awak dia menangis, sedangkan aku tahu. Jibril jumpa Nabi, Jibril kata apa? Ya Muhammad, ma yubkik. Apa yang buat kau sedih sangat ni? Nabi pun kata, aku baca ayat Isa, aku baca ayat Ibrahim alaihi wassalam, dua-dua backup umat masing-masing. Macam mana umat aku? Jibril pun pergi cerita dekat Allah Ta'ala. Sekali lagi Allah kata, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Tolong bagi tahu dekat Muhammad, kami betul-betul akan bagi kepadanya suatu hal yang tak akan dia kecewa dan dia akan gembira. Baru fatabassama, baru Nabi sengih. Baru Nabi senyum. Nak bagi isyarat, Allah kata pada ayat ini, kalaulah didatangkan nanti orang-orang kafir menjelang hari kiamat dan engkaulah saksi mereka, Nabi boleh bagi tak pertolongan? Tak boleh tolong pasal mereka orang
kafir. Jadi Nabi sedih pasal Nabi sangat berhajat seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam syurga. Pergi ayat berikutnya. Yauma idzi yawaddu allazina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Allah kata menjelang hari kiamat kelak orang-orang kafir, pelaku-pelaku bid'ah, wa 'asawur rasul, orang yang menderhakai rasul. Menderhakai siapa? Nabi, Rasul. Bila Allah sebut Rasul satu saja, refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari tersebut depa sangat berhajat, berharap nak jadi apa? Lau tusawwa bihimul ard. Kalaulah kami ni dengan tanah sama aja, ataupun kami tak diciptakan menjadi manusia, biar dari dulu sampai hari ni jadi tanah sahaja. Apa kata Allah Taala? Wala yaktumunallaha haditha. Menjelang hari kiamat kelak, sikit habuk pun mereka tak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian pun daripada Allah. Baik ucapan, baik perasaan, baik gementar dan seterusnya. Allah kata tak ada seorang pun boleh sembunyikan hal tersebut daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ayat yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Di sini Allah pesan dekat kita, duhai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, dalam posisi kalian sedang mabuk. Menunjukkan inilah dalil sebelum ada pengharaman arak, maka umat Islam masih lagi dibenarkan minum arak. Bila terjadinya peristiwa pengharaman arak tersebut, ketika Sayyidina Umar kerap bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami perihal khamar, arak ni macam mana status dia. Jadi Nabi baca ayat ini. Dia tanya kali kedua, Nabi baca ayat ini. Dia tanya kali ketiga, Nabi baca ayat ini. Sampailah turun ayat 90 surah Al-Ma'idah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ya Allah kata, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak, lagi apa? Tilik nasib, sembah berhala, kan? Termasuk di antara apa perkara yang diperintahkan oleh syaitan. Fajtanibu, tinggalkanlah, jauhilah. Baru Sayyidina Umar kata, kami berhenti sekarang. Maksudnya berhenti minum arak. Baik, jadi ayat ini, janganlah mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sedar apa yang kalian ucapkan. Kenapa? Ada sebahagian riwayat menyatakan ketika mereka dijemput oleh orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin ni datang pergi rumah dia, depa jamu arak. Maka sebahagian mereka ni bila dah minum arak, dia weng, mabuk. Hatta dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan mereka seorang demi seorang mula tunjukkan kebanggaan diri. Aku ada ini, aku handsome, aku tough, aku banyak duit, aku ramai anak. Dia belagak dalam posisi tak sedar. Dan apa yang berlaku lagi, dalam keadaan telah masuk azan, mereka pun salat. Lebih malang lagi ketika mereka baca, sebagai riwayat kata Sayyidina Ali yang baca, ataupun mengatakan Ali yang baca, qul ya ayyuhal kafirun ana a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kau sembah dan kalian pun sembah apa yang aku sembah. Sekali lagi, aku sembah apa yang kalian sembah dan kalian sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, kalian dengan agama kalian, aku dengan agama aku. Menyebabkan sahabat-sahabat tak mabuk ni jadi blur. Ayat ni macam ni ke? Ayat ni macam ni ke? Makanya Allah Ta'ala pun turunkan, la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan semayang, Allah kata, dalam keadaan mabuk, sampailah kalian sedar apa yang kalian ucapkan. Okey, settle. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kemudian Allah Ta'ala kata, orang yang junub jangan dekat-dekat dengan masjid. Illa abiri sabil, orang yang nak melintas. Dia nak masuk masjid tu sat je, boleh. Bila yang betul-betul dia boleh duduk stay lama, hatta taghtasilu, sampai dia mandi junub lah. So makna kata di sinilah hadis Aisyah radhiyallahu anha tu, Nabi kata, wahai Aisyah, tolong ambil penutup kepala kat dalam masjid. Aisyah kata apa? Tapi aku haid, wahai Rasul. Nabi kata, tangan kau bukan keluar haid, pergi ambil lah. So ambil sat, bagi kat Nabi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebahagian kiaskan itulah hukum boleh. Siapa tak ada wuduk boleh pegang. Tapi dia pegang Quran tu tak lama lah. Contoh kita berhadas ke kan, ataupun kita tak bersih ke kan, tak ada wuduk ke, tiba-tiba mak kita kata,
Abu Talha tolong ambilkan mak Quran Ustaz. So kita ambil dalam posisi nak serah kan. Boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau ambil baca, renung, so dia tak ada adab lah dekat situ. Boleh tak? Ataupun anak-anak kita kan, tiba bun kata, Wais tolong ambil kat papa. Apa-apa? Abati. Sebab bukan nabati. Kalau nabati kita makan kopok. Roti. Abati. Tolong ambil kat abati Ustaz. Quran dia pun ambil. Dia pun tak bersih. Contohnya kan. So boleh. Untuk tempoh yang kan Allah kata illa abir, orang yang melintas. Bolehlah. Okey. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Di sini ada beberapa kebarangkalian Allah nak kata bagi mereka yang sakit atau berada dalam perjalanan ataupun orang yang habis buang air ataupun baru sudah menyentuh isterinya, falam tajidu ma'a, tiba-tiba tak ada air. Di sinilah ada pensyariatan untuk tayam. Apa dalil dia? Fatayammamu. Bertayamumlah, ganti kepada tak ada air tadi tu. Sa'ida, dengan debu. Famsahu sa'idan tayyiba, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Jadi kita tahulah kaedah nak ambil, nak bertayamum ni maksudnya kena pergi dekat tempat berdebu, kemudian tepuk tangan, tepuk pada tempat tu. Sebahagian kata 3 kali, sebahagian kata sekali sahaja. Kemudian niatkan untuk ganti wuduk tadi, sapu kat muka sampai habis. Lepas tu baru sentuh sekali lagi, tepuk lagi, baru jari jemari bawa naik ke siku. Kemudian khalas. Innallaha kana afuwan ghafura. Di sini Allah bagi tahu sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dua-dua sama ke tak sama? Afu dengan ghafur. Sama tak Syam? Pemaaf lagi pengampun. Wan. Sama tak? Maaf dan ampun. Lain kat mana? Barakallahu fikum. Jadi, sebagai ulama kata afu lebih ablagh, lebih menyeluruh. Sebab afu ni maksud dia padam, tanpa kesan. Tapi ghafur, maghfirah, hanya sebatas tutup. Kalau diangkat, masih ada tak? Cuma Allah Ta'ala tutup. Jadi Allah Azza wa Jalla memang minta kepada kita supaya pohon kepadanya dua-dua. Sebab tu zikir pagi, zikir petang Nabi suruh kita sebut Allahumma inni as'alukal afwa fid dunya akhirah. Kena faham. Hapuskan, padam terus. Bagi apa kita panggil tu? Hilang terus lah. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga dapat manfaat daripada 3 ayat ini. Ingat Nabi kita sangat sayang kepada kita, Nabi cinta dekat kita. Junjung tinggilah sunnah Nabi SAW. Antara perihal ataupun harian amalan Nabi, Nabi sering baca Quran dan memperpanjangkan bacaan dalam solat. Dan bersyukurlah di hari ini Allah Ta'ala telah mengharamkan arak. Dan kalau kita rasalah, kita kiralah kalau hari ini masih lagi berlangsungnya halalnya arak, silap-silap lagi banyak kecelakaan yang boleh berlaku. Jadi bila Allah Ta'ala, Allah kata muka surat 17, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair. Ada hukum-hukum yang kami dah mansuhkan ini, kalau kami datangkan selepas itu pasti lebih baik. Makna kata kalau biarkan, silap-silap lagi banyak kecelakaan. Mungkin anak berzina dengan mak, anak berzina dengan bapa, aksiden, langgar jiran dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.